talqin, tak wirid, tak doa lepas sembahyang. Itu sunnah yang kecil je. Hak besar-besar banyak lagi. Apa dak bergaduh benda kecil jadi fitnah umat Islam? Apakah salahnya kalau kita ikut ramai-ramai majoriti negeri lain, majoriti mufti lain? Jangan buat pelik-pelik. Nabi kata man syazza finnar. Orang hak pelik-pelik sekali bertentangan dengan orang lain ni dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Jadi tuan-tuan duduk Negeri Sembilan jangan ikut style Perlis. Dia Perlis pun bukan semua dia ikut macam tu. Ramai lagi dia ikut Ahlussunnah wal Jemaah kita. Hanya orang-orang tertentu ada kuasa politik je bawa pada cara Wahabi tu. Benarnya ramai lagi di kalangan kita. Alhamdulillah. Terima kasih Haji. Baik, ada lagi tuan-tuan? Tuan-tuan, kalau tak puas hati boleh tanya, boleh cakap, boleh sembang. Nanti kalau dah saya balik, duk kutuk saya pula. Itu yang tak tahan tu, kita ceramah kat masjid, kat surau. Lepas kita balik, dia komplain dekat nazir lah, dia komplain dekat imam lah, dia komplain dekat orang tu orang ni lah. Masa kita ada, dia tak nak tanya, tak nak sembang, tak nak bincang. Tapi orang negara gini bagus, alhamdulillah. Muslimat. Ada seorang kawan Ana yang mengatakan bahawa ada seorang wanita yang mengatakan Allah di langit. Na'udzubillah. Lalu Nabi membenarkan wanita tersebut dan mengatakan bahawa wanita itu beriman. Ini hadis jariah. Hadis jariah ni ada seorang hamba perempuan. Hamba perempuan ni orang Badawi lah, orang kampung. Dia ni tak ada kerja lain, kerja dia jaga kambing. Satu hari kambing yang dia jaga ni cuai. Kambing yang dia jaga ni kena makan kat serigala. Lalu dia mengadu kat tuan dia. Dia mengadu kat tuan dia tadi lempang dia. Kau jaga kambing, kau kambing jaga kau. Lempang dia. Dia kena lempang. Lepas dia kena lempang, dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, aku jaga kambing orang ni, kambing dia hilang, dia lempang aku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya dia, "Aina Allah?" Dia kata fis sama. Nabi tanya dia, "Di mana Allah?" Dia kata langit. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'tiqha fa innaha mu'minatun." Merdekakanlah dia, bebaskanlah dia, hamba-Mu yang miskin ni. Walaupun kambingmu hilang, tapi hamba ni masih lagi beriman dengan Allah. Satu. Dalam hadis yang lain, Nabi tanya dia, "Atasyhadina alla ilaha illallah wa inni rasulullah?" Wahai si hamba perempuan, apakah kamu tahu bahawasanya la ilaha illallah dan aku ini pesuruh Allah? Hamba perempuan tadi kata, "Na'am. Aku tahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Nabi kata, "Merdekakanlah dia walaupun kambingmu hilang, kerana dia masih lagi beriman." Hadis yang menunjukkan lafaz tadi diulas oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim. Imam Nawawi kata hadis yang menunjukkan hamba perempuan tersebut Allah di langit bila ditanya tentang Allah adalah hadis muttarib. Apa maksud hadis muttarib? Hadis yang jalan periwayatannya berlaku sedikit kekacauan, datang dengan lafaz yang berbeza-beza. Ada Nabi tanya, "Apakah kamu beriman?" "Ya, saya beriman." Ada Nabi tanya, "Adakah kamu yakin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah?" "Ya, saya yakin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Ada Nabi tanya, "Di mana Allah?" Maknanya di mana keimanan kamu tentang kebesaran Allah? Wanita itu kata, "Kebesaran Allah di langit." Jadi jawapan wanita tu Allah fis sama, bukan Allah jalasa fis sama, duduk atas langit, bukan Allah qa'ada fis sama, berehat di langit, bukan Allah istiwa fis sama, menetap mendiami langit, tidak. Tapi dia sebut fis sama, macam-macam ayat. Amintum man fis sama, am amintum man fis sama, dalam surah Al-Mulk tu. Bukan bermaksud kata Allah duduk atas langit. Kalau Allah duduk atas langit, kiamat nanti langit hancur, Allah nak pindah ke lain pula. Belum ada langit, Allah duduk kat mana pula? Kadang ayat sebut Allah atas langit, kadang ayat sebut Allah atas arash. Jadi Allah pindah ganda, macam orang pangan, macam orang asli. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya ialah bila muslimat tu kata Allah di langit, makna aku bersaksikan ketuhanan Allah, kebesaran Allah di langit, yang menguasai kerajaan langit. Tu maksud.
Jadi bagaimana pula ana nak membalas hujah sahabat ana itu? Guna tadi. Kalau nak hadis, rujuk pada Imam Nawawi. Hadis ni dalam Sahih Muslim, Imam Nawawi yang mengulas hadis Sahih Muslim. Itu. Yang keduanya, kalau langit itu menunjuk pada tempat. Allah sebut wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak berhajat pada tempat. Kerana tempat itu dicipta oleh Allah. Tempat itu makhluk bagi Allah. Mustahil Allah berhajat pada makhluk. Dua. Yang ketiganya, Allah sebut dalam Al-Quran, wa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dalam surah Baqarah. Bila hambaku tanyakan di kau wahai Muhammad, di mana aku berada, jawablah wahai Muhammad, aku begitu dekat, hampir dengan hambaku. Kenapa Allah tak kata, wahai Muhammad, kalau ada hamba-hambaku tanya tentang aku, di mana aku berada, jawablah aku duduk kat langit, jawablah aku duduk kat Paroi, jawablah aku duduk kat Kuala Pilah. Tak. Jawapan tidak menunjukkan tempat. Wahai Muhammad, kalau hambaku tanyakan di kau mana aku berada, jawab wahai Muhammad, fa inni qarib, aku dekat dengan hambaku, dekat dengan ilmu Allah, dekat dengan kekuasaan Allah, dekat dengan pertolongan Allah dengan hambanya. Ujibu da'wata da'i iza da'an, aku sentiasa menyahuti segala seruan hambaku terhadapku. Falyastajibu li, tetapi hambaku hendaklah terdahulu menyahuti segala titah perintahku. Wal yu'minu bi, dan beriman denganku, la'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka beroleh hidayah. Habis. Yang kedua, bagaimana jika solat jenazah yang diimamkan oleh mereka yang berfahaman Wahabi? Bagaimana keadaan jenazah itu? Jenazah tu dah mati, diimamkan oleh Wahabi, oleh Imam Syiah, nak buat macam mana? Kita tak boleh buat apa. Cumanya kita Ahlussunnah wal Jamaah jangan benarkan mereka menguruskan jenazah. Kita takut yang berfahaman Wahabi ini sesat, menyeleweng, juga di kalangan Syiah menguruskan jenazah berkenaan tidak diberi hak yang sewajarnya. Dimandikan dengan cara yang betul, dikapankan dengan cara yang betul, disembahyangkan dengan cara yang betul, mengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada kematian ke apa ke semua, rujuk masjid berhampiran. Kerana masjid imamnya dilantik oleh majlis agama, jabatan agama. Bukannya imam-imam yang tak bertauliah, yang tak ada tauliah, yang tak ada pelantikan yang khas daripada jabatan agama. Jangan. Kita takut masalah-masalah ini berlaku. Kita perhatikan. Meninggal? Kalau meninggal kat Mekah. Di Mekah, di Madinah, tuan-puan, bukan semuanya imam tu Wahabi. Tidak. Sebahagian besar mereka yang menjadi imam di Mekah bermazhab Hambali. Dan mereka berlapan dada dengan kita. Kita kunut pun dia orang tak marah. Dia tak kunut pun kita tak marah. Tak ada masalah. Kita nak zikir pun dia tak marah. Dia tak nak zikir pun tak apa. Jadi kalau di Mekah tu, dia ramainya imam tu mazhab Hambali, tak ada masalah. Tapi ada juga di Mekah atau di Madinah, sebahagian daripada mereka berfaham Wahabi. Kalau kita nak semayang dengan mereka, macam tadi kesnya, kalau kita tahu dia Wahabi mengkafirkan kita, membid'ahkan kita, menyesatkan kita, mendakwa Allah ada mata, telinga, kaki, tak sah kita solat di belakang dia. Tak kira dia imam Mekah ke imam Madinah ke imam mana sekalipun, kalau dia berfahaman begitu. Yang kedua, kalau kita tak tahu tadi, kita tak tahu dia Wahabi ke Wahabau ke Wahubi ke maka Ubi ke, kita tak tahu. Terserah pada Allah, tersangka baik. Itu sudah cukup bagi kita. Mungkin dia Hambali, mungkin dia Maliki, mungkin dia Syafi'i macam kita. Kita tak tahu, serah pada Allah. Bawah kaedah fiqh, nahnu nahkum bizawahir wallahu yatawalla bisarair. Kita ambil hukum secara zahir saja, hanya Allah mengetahui sesuatu yang batin. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dahulu, tuan-puan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Nazir Masjid Paroi Jaya dan ahli-ahli jawatan kemas masjid. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu manfaat, Allah ampun dosa kita, rahmati kita, dan sentiasa memperteguhkan kedudukan kita dalam memahami Ahlussunnah wal Jamaah dan memahami ancamannya, serta memperkuatkan lagi pegangan kita dalam memperkasakan Ahlussunnah wal Jamaah, insya-Allah subhanahu wa taala. Jadi saya minta ampun, minta maaf jika kalau terkasar bahasa tersilap bicara. Saya hanya manusia yang biasa.
Jika tersalah tutur kata atau gurau senda tak layak dengan majlis kita, mohon keampunan. Mudah-mudahan Allah ampun dosa kita, rahmati kita, dan sentiasa mencelikkan mata hati kita dengan kebenaran dan keredaannya. Akhiran aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitulah tadi ceramah yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Zamihan bin Mak Zain Al-Ghori dengan tajuk I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau juga adalah seorang pengarah, penolong pengarah Institut Latihan Islam Malaysia di bawah JAKIM, iaitu Ribangi. Jadi cara seterusnya ialah penyampaian cenderamata oleh pihak Al-Himna Enterprise. Jadi saya dengan ini mempersilakan Ustaz Haji Zamihan bin Mak Zain Al-Ghori untuk menyampaikan cenderamata kepada Datuk Nazir. Silakan. Saya bagi pihak jawatankuasa dan seluruh jemaah pada malam ini mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Haji Zamihan bin Mak Zain yang telah menyampaikan ceramahnya pada malam ini. Jadi dengan itu juga tamatlah program kita malam ini, dan seterusnya kita akan bersolat isyak dan seterusnya bersurai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada dijumpai sebuah jam, kemungkinan jam wanita. Nanti kalau tuan punya ni boleh tuntut pada saya.